Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Muka surat 381 nah. Sambungan kita daripada hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada mencaci seorang muslim atau mengejek-ngejeknya. Ke-13, tiada menipu seorang muslim yang lain. Yang ke-14, tidak mendengki seorang muslim atau memandang perasaan dendam terhadapnya, atau memendam perasaan dendam terhadapnya, atau menyangka sesuatu yang tidak baik terhadapnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bimuradih walillahil hamd billahi taufiq. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dapat meneruskan lagi kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dirahmati, diberkati dan diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk membicarakan tanggungjawab seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ini merupakan perkara yang menyentuh secara langsung kita sebagai muslim, dan kita berhadapan dengan muslim yang lain, mengenai kawan, jiran, adik-beradik dan sebagainya. Ya. Kalau begitu, apa yang diketengahkan dalam kitab kita ini iaitu hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Dalam arti kata, tanggungjawab seorang muslim terhadap muslim yang lain perlu ditunaikan. Apabila kita tak tunaikan, berarti kita telah mengabaikan satu hak ataupun tanggungjawab seorang muslim terhadap muslim yang lain. Jadi bila disebut ada beberapa telah disebutkan kita beberapa perkara yang lalu, kita dapatlah menilai sejauh manakah kita ni telah menunaikan hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, dan begitu juga muslim yang lain terhadap diri kita. Kenapa perkara yang begini dia kena ada sama-sama, ya. Kalau seorang menghormati seorang, yang seorang lain tak menghormati seorang yang lain, maknanya dia tak akan sempurna, ya. Di mana untuk nak menyempurnakan kedua-dua belah pihak itulah mestilah ada sama-sama faham memahami tanggungjawab masing-masing, barulah perkara itu dapat disempurnakan. Jadi telah kita sebutkan sampai 11 kemarin, di antaranya menutup keaibannya, meringan kesusahannya, membantu dalam segala perkara penting dan perlu, memenuhi segala hajat dan keperluan, dan sampailah kepada yang ke-11, dan pada malam ini insya-Allah kepada yang ke-12. Apabila kita perhatikan balik, kita dapatilah sejauh mana kita telah pun menunaikan ataupun belum menunaikan, ataupun sengaja tidak menunaikan, maka di situlah kita tahu bahawa kita ni telah menunaikan hak ataupun tidak menunaikan hak. Jadi mudah-mudahanlah hasil daripada apa yang kita bincangkan ni, kita harap kita dapat mengamalkan, ya. Kita dapat mengamalkan apa yang sepatutnya. Kerana apa? Ini ialah sebahagian daripada resepi-resepi dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Apabila kita tidak memenuhi, berarti resepi kita itu tidaklah lengkap sebagai seorang muslim yang sejati, ya. Apatah lagi apa dikatakan bahawa orang Islam itu sebagai contoh kepada masyarakat. Tapi apabila orang Islam tidak dapat menjadi contoh, inilah di antara salah satu dakwah yang tidak berkesan dalam Islam ni. Kerana apa? Orang Islam tidak menjadi contoh kepada bukan Islam yang lain, bukan Islam. Sebab orang akan tengok dia pun serupa kita juga, kan? Jadi akhirnya kata mana ada istimewanya Islam, mana ada lebihnya Islam. Kerana sepatutnya Islam, nama pun Islam, mana sejahtera, selamat. Maknanya tingkah laku Islam itu ataupun orang Islam itu, penganut Islam itu mestilah orang-orang yang berada dalam keadaan selamat dan sejahtera. Baik, ya. Baik, kita sambung kepada yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim.
Tiada mencaci seorang Muslim atau mengejek-ngejeknya. Ya? Kalau tabiat itu ada pada kita, kita tengok memang tak cantik lah. Seorang Muslim suka mencaci seorang Muslim yang lain. Suka memaki, suka mengata, suka mengupat, suka menghina ataupun mengejek-ngejek. Mungkin kita bila kita timbul rasa nak mengejek, berarti kita rasa kita tu lebih dan orang tu kurang. Tapi itu kita layak nak mengejek. Tapi kalau kita rasa dia tu hebat, takkan kita nak mengejek. Walaupun hakikatnya dia memang orang yang rendah, walaupun memang dia orang yang tak popular, tapi mengejek orang, merendah-rendahkan orang tu, sebenarnya yang rendah dia itulah. Orang yang merendah itulah sebenarnya rendah ataupun pribadi dia. Jadi kalau gitu, untuk nak meninggikan martabat atau tingginya pribadi kita, kita kena tinggikan martabat orang. Kena tinggikan kepribadian orang. Tapi itu dalam kata-kata hukama dia kata, apabila kamu memuliakan seorang, ya, meninggikan martabat seorang, sebenarnya kamulah orang yang belia, orang yang tinggi. Maknanya kita boleh meninggikan ataupun menaikkan martabat orang tu bukan pada lahir, mana datang daripada hati kita sanggup mengutamakan, sanggup mengagungkan, sanggup membesarkan seorang. Itu menunjukkan dalam sanubari kita ada satu, kita kata ada satu jiwa yang murni yang boleh rasa mengagungkan orang. Kalau orang yang tidak ada jiwa yang murni, dia cari saja, walaupun orang tu hebat, dia ada saja, dia ada untuk nak merendahkan. Jadi kalau gitu, betul lah kata hukama itu, maknanya kalau kamu boleh mengagungkan orang, menghormati orang, berarti sebenarnya kamulah orang yang agung, kamulah orang yang patut dihormati. Kenapa? Dalam diri kita ada sifat-sifat yang mulia, iaitu tidak merendahkan orang lain. Jadi makna tidak mencaci seorang Muslim atau mengejek-ngejek. Mengejek ni maksudnya bila kita nanggap dia tu koman, dia tu leceh, kita ejek. Jadi secara tak langsung bila anggap orang tu koman, orang tu leceh, akulah hebat. Kan? Jadi sifat aku hebat itulah sifat yang tak baik. Jadi kita nak cuba nak hindarkan sifat itu supaya kita jangan jadi orang yang macam ni, mana jangan mencaci orang Muslim dan jangan mengejek orang Muslim. Sekalipun orang itu memang ada kecacatannya, ada kecacatannya, tak usah. Ada sah. Sebab apa? Kalau kita tengok kepada tasawuf, ilmu tasawuf, maknanya di situlah gambaran bahawa kita ni ada sifat takabur, ada sifat takabur, dan melupa bahawa apa yang Allah kurniakan kepada itu sama ada lebih ataupun kurangnya, kita lupa apa yang didapat itu ialah kurniaan Allah. Apa yang didapat itu ialah itulah yang Allah Ta'ala beri. Tiba-tiba kita menghina pemberian Allah Ta'ala kepada seorang hamba Allah. Sedangkan kita juga hamba, dia pun hamba. Maknanya gambaran hati kita tu kita lahirkan melalui sifat-sifat itu. Sama ada suka mencaci ataupun suka memuji. Kalau muji pun pujilah, tapi biarlah ikhlas. Jangan puji hak tak patut-patut. Tu nama dia orang kata apa? Jack lebih sangat. Kalau kereta apa, kalau jack terbalik, jack dekat-dekat cukup-cukup saja. Betul nak pangkat tayar, nak buka tayar. Kalau jack lebih sangat, balik. Baik. Yang ke-13, tidak menipu seorang Muslim yang lain. Tu mana sifat menipu ni, sifat orang Yahudi sebenarnya. Sifat menipu. Tak kira lah menipu secara betul benar ataupun menipu secara tak langsung. Menipu secara tak langsung pun ada juga. Kadang-kadang tu tipu orang Muslim. Benda ni yang tak sepatutnya tipu. Lain macam kita sebut kemarin dalam kitab kata-kata apa yang berhubung dusta kemarin. Kadang-kadang kita layak juga ataupun ada juga kewajipan ataupun kesunatannya untuk kita mendusta sesuatu hal. Tapi biarlah benda tu ada menasabahnya. Tapi yang menipu ni, yang tidak ada kena-mengena, tidak ada muslahah langsung, maka itu tidak harus kita lakukan, iaitu menipu seorang Muslim yang lain. Bila biasanya menipu ataupun bohong,
Bila sekali kita tipu, dia kena tipu yang kedua. Untuk nak menutupkan tipu yang pertama, kena tipu yang kedua. Untuk nak menutupkan dusta yang pertama, kena dusta yang kedua. Ada nak? Jadi maknanya sampai bila? Akhirnya dah beberapa kali dusta, terbuka juga, terbongkar juga. Oh, hang ni rupanya pendusta. Selama ni aku nampak bagus, baik, rupanya pendusta, penipu. Nah. Alangkah henanya hidup kita sebagai seorang yang dianggap sebagai penipu. Sedangkan tipu ataupun dusta ini ialah sifat-sifat orang yang munafik. Iza hadasa kadzaba. Apabila bercakap, tidak bohong. Bohong tu tipu lah. Kan? Jadi makna itu salah satu daripada sifat munafik. Tak seharusnya ada pada orang Muslim. Baik. Yang ke-14, tiada mendengki seorang Muslim. Ini pun kalau hati kita ni orang kata hati bersih, dia tak berdengki. Yang duk berdengki tu apa? Orang kata hati busuk. Hati busuk dah. Dia tidak berdengki seorang Muslim. Itu yang kata tadi ya. Kita mendengki ni sebenarnya kita terlupa. Selalunya dengki ni orang tu hebat, kita tak hebat, terdengki tengok. Dia tu senang, kita tak senang, kita dengki tengok. Dia mewah, kita tak mewah, kita dengki tengok. Menunjukkan bahawa kita tak rela, kita tak redha Tuhan bagi kelebihan dekat dia. Jahat lah kita. Bukan jahat dekat orang yang kita dengki. Tapi sebenarnya secara tak langsung, sedar atau tak sedar, kita dengki ataupun kita tak puas hati kepada Allah yang memberi kenikmatan kepada dia. Selalunya berdengki ni kepada orang yang dapat nikmat kan. Mana orang berdengki kepada orang yang susah? Jarang no? Dia tu dah susah, miskin, dengki lah, mana ada. Yang berdengki ni selalunya bengki kepada orang yang dapat nikmat. Dan nikmat itu Tuhan yang bagi. Jadi maknanya seolah-olah Tuhan silap bagi nikmat tu. Awak tak bagi kat aku, bagi kat dia. Kan? Tu. Bagi kat dia pula. Dah. Jadi itu yang sifat perangai tu, sifat Abu Lahab. Ya, sifat Abu Lahab, berdengki. Kalau kita kisahkan dalam satu kisah dalam bagaimana seorang raja negeri manakah, hantar rombongan nak bagi hadiah kepada Nabi Muhammad. Itu berhubung kisah bulan terbelah dua tu. No? Nabi tunjukkan kisah bulan terbelah dua tu di negeri itu. Kemudian raja tu masuk Islam. Kemudian raja tu nak bagi kirim hadiah kepada Nabi Muhammad. Dihantarlah pasukan dia untuk pergi hantar hadiah. Tapi orang pun tak kenal yang mana Muhammad. Bila sampai kat jalan, Abu Lahab tanya, ni mana ni? Hampa ni pada mana? Kami ni wakil daripada raja. Minta maaf, saya tak ingat pasal baru baca buku tu. Kami datang wakil daripada raja. Bawa apa ni? Bawa hadiah. Hadiah apa? Nak bagi kat Muhammad. Abu Lahab kata, aku ni orang besar sini, pasal apa kat Muhammad yang raja nak bagi hadiah? Itu sifat dengki dia, no? Sifat dengki. Aku punya lah. Tak, kami nak bagi kat Muhammad. Kebetulan dalam bentuk tegak tu Nabi Muhammad lalu. Bila Nabi lalu, Nabi kata apa ni? Ni apa nama depa ni? Kami ni datang daripada hadiah daripada raja yang berkenaan lah. Terlupa nama dia. Kemudian nak bagi hadiah kat Nabi Muhammad. Habis, apa nama, dia ni kata hadiah nak bagi kat dia. Dia nak rampas nak bagi kat dia. Lalu macam mana? Lah ni beginilah. Besok pagi kita buat keputusan. Apa dia? Kita akan tanya unta ni. Hadiah ni nak bagi kat siapa? Jadi pada hari tu, balik dulu. Esok pagi baru main. Bila mari Nabi kata, baik, besok tanya unta ni, hang ni hadiah daripada nak bagi kat siapa? Abu Lahab pun, wahai unta, dia bersumpah dengan Lata dan Uzza dia lah. Demi Lata dan Uzza, wahai unta, hang cakaplah kamu ni nak hadiah pada siapa? Unta tak bercakap. Cakaplah. Tak cakap. Sampai tengah hari tak cakap. Baiklah, orang lain kata, "Oi, cukup dah Lahab, dah lama bagi Muhammad pula." Muhammad kata,
dengan keberkatan Allah SWT, wahai unta, kamu cakaplah hadiah ni untuk siapa? Seekor unta bangun, cakap. Ini kata salah satu daripada mukjizat dah. Satu unta cakap, kami ialah daripada hadiah daripada raja sekian-sekian tadi dan nak dihadiahkan kepada Nabi Muhammad. Dia ambil. Habis cerita. Mana itu sifat dengki yang ada pada Abu Lahab. Kalau kita pun ada sifat dengki, ciri-ciri Abu Lahab tu ada lah. Walaupun nama kita bukan Abu. Abu Samah ada lah. Tapi ciri-ciri tu jadi maknanya jangan ada sifat dengki. Jangan ada sifat dengki. Sebab apa? Itu hak Allah Ta'ala. Kurniakan pada satu orang. Allah Ta'ala, tiba-tiba kita Allah tak puas hati. Kan? Jadi jangan. Nabi ambil hadiah tu, Nabi buat apa orang? Bukan Nabi ambil untuk kesenangan dia. Nabi naik atas bukit, Nabi berdoa, mari habis jadi habu. Nabi pun tak ambil. Dah. Baik, mana dia? Nombor 14. Tiada mendengki seorang Muslim atau memendam perasaan dendam terhadapnya. Itu sifat Abu Lahab memang cukup mendendam kat Nabi Muhammad. Sehingga satu ketika dia nak bunuh Nabi Muhammad. Abu Lahab, cerita Abu Lahab nak bunuh Nabi Muhammad macam mana? Masing-masing semua orang Quraisy ni, kalau aku dapat bunuh Nabi Muhammad, memang dapat nama betul lah. Dapat bintang lah. Kalau zaman lalu dapat bintang lah. Satu ketika Abu Lahab dia pesan dekat kau hamba-hamba dia hang korek satu telaga depan pintu rumah aku. Kemudian hang tutup elok balik. Pergi habaq kat Muhammad. Kata, wahai Muhammad, Abu Lahab panggil dia sakit teruk. Dia sakit teruk. Tang sakit panggil Nabi Muhammad lah. Tapi sebenarnya dia nak perkenal Nabi. Nabi pun datang. Dia buat menyorok, tengok. Nabi mari depan dekat dah pintu dah. Buat Jibril bagi tahu, wahai Muhammad jangan pergi. Situ ada perangkap. Nabi patah balik. Bila dia duk tengok Nabi patah balik, dia geram dekat Nabi dah mai dekat dah patah balik, dia terpa api. Terpa jatuh dalam telaga dia dah. Telaga yang dia buat tu jatuh. Dia jatuh. Bila jatuh, Nabi buat tak tahu, Nabi balik buat tak tahu dah. Apabila dia jatuh, dia panggil hamba-hamba dia tolong ambil dia lah. Suara tangan tak sampai, suara tali tak sampai. Padahal telaga tu dekat, pendek, cangkat aja, tak sampai. Lama-lama berbagai-bagai cara tak mau dapat juga, tak boleh nak ambil juga. Tolong pergi panggil Muhammad. Panggil Muhammad. Malu tak kira tu no. Dia malu tak malu bah. Nabi Muhammad mari Nabi suara tangan tu. Dia kata macam mana kita suara tangan tak sampai, suara tali tak sampai. Muhammad suara tangan itu je. Dia nah. Allah malu muka macam mana tak tahu nah. Itu pasal apa tu? Dendam, perasaan dendam terhadap Nabi. Ya Allah. Nah. Kalau itu contoh saya itulah. Apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad dan apa yang berlaku kepada Abu Lahab dan sebagainya, contoh-contoh yang untuk kita nak tengok perbandingan macam mana yang baik ni dia. Ciri-ciri yang jahat ni dia. Apakah kita nak jadi yang baik? Pilih yang baik. Apa kita nak cari yang jahat? Pilih yang jahat. Pilihlah, terpulanglah. Jadi cerita-cerita tu Allah Ta'ala, kisah-kisah itu Allah Ta'ala bagi jadi dan dapat kita zaman kita ni mengetahui. Kalau kita duduk zaman tu, kita pun tak tahu kata Muhammad tu baik. Kalau kita duduk zaman itu, kita tak tahu Abu Lahab tu jahat. Kita duduk ingat, siapa yang ramai pengikut tentu baik. Siapa yang tak ramai pengikut tentu jahat. Kan? Itu nasib baiklah kita ni tak duduk zaman tu. Duduk zaman lah ni, tahulah Nabi Muhammad tu baik. Duduk zaman lah ni, kita tahulah Abu Lahab tu jahat. Kalau kita pun duduk zaman tu, kita dia Abu apa tak tahulah. Kan? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu apa lagi tahulah. Pasal apa? Itu semua ciri-ciri yang jahat dan mempunyai pengaruh yang hebat. Dan kita juga mungkin akan jadi orang yang macam tu juga. Pasal apa? Nabi Muhammad miskin. Nabi Muhammad tak ada pengikut. Nabi Muhammad orang yang tak pengikut dia pun orang miskin-miskin, hamba-hamba. Abu Lahab, bangsawan, hartawan, jutawan, tak ketahuan memang dah. Pasal apa? Hebat. Dah. Jadi maknanya
timbullah perasaan dengki, dendam, ya? Atau menyangka sesuatu yang tidak baik terhadapnya kepada kawan. Duk sangka tak baik saja. Ya, tersangka tak baik. Sehingga tu Abu Lahab ni bukan kata dia seorang, bini dia pun satu hari tu bawa batu nak hempuk Nabi. Tang mana Nabi? Depa tahu dah. Nabi selalunya duk semayang dekat Kaabah tang ni. Bawa batu. Bila bawa batu, Nabi Muhammad duk semayang dekat dengan Abu Bakar. Tiba-tiba nak angkat. Hilang, tak nampak. Ditanya Abu Bakar, Muhammad mana? Ada? Tadi hilang? Ada Tak nampak. Kan? Tuhan pelihara. Sifat tu bini dia. Abu Lahab pun gitu juga, sekali lagi nak bunuh agak Nabi. Sehingga kan bawa batu yang besar juga. Tiba-tiba bila dah angkat dah, nampak satu unta yang besar yang dia tak besar tengok, unta yang begitu besar, lari. Orang lain tengok dah. Kalau kita ada videonya ni, kita tengok apa nak jadi. Tahu-tahu Abu Lahab dah angkat lari. Lari macam apa? Sebenarnya unta besar tu Jibril datang, hopol dengan unta besar, lari dah. Unta ganah kan. Jadi makna sifat perasaan dendam yang tak baik itu ialah ciri-ciri yang ada pada Abu Lahab, Abu Jahal. Dan yang sifat-sifat yang baik itu ada pada Nabi Muhammad. Seharusnya kita dapat membezakanlah. Jadilah contoh dan teladan kita dah. Yang ke-15, naklah mengambil berat terhadap urusan kaum muslimin. Mana kita ni kena ada prihatin jugalah. Ya? Tak kira bila kata kaum muslimin ni tak semestinya dalam kubu gajah. Tak semestinya dalam Malaysia. Sehinggalah kalau kita katakan Palestin ni pun kaum muslimin, Syria tu kaum muslimin, mana ada orang kata minta derma dan sebagainya, maka kita sepatutnya hulurlah. Tak banyak sikit pun jadilah. Pasal apa? Itu sebagai menunjukkan mengambil berat. Mungkin kita akan disoal ya akhirat esok ketika rakyat Palestin diganasi ataupun sekitar Palestin diperkosakan begitu gini, apa kamu buat? Depa minta derma, apa hang bagi tak derma? Kalau itu akan ditanya esok. Tapi itu yang kita akan cerita Nabi Allah Ibrahim yang kata burung yang kecil itu. Bawa batu, bawa ayam dengan paruh mulut dia. Alah banyak mana pun. Pi lepas ayam, terbang pi ambil ayam. Mai lepas ayam, terbang pi ambil ayam, lepas ayam. Kawan-kawan kata, alah hang. Mulut hang banyak tu, bawa ayam banyak tu, nak pi padang, buat malu kat orang aja. Apa kata burung? Sekurang-kurangnya jika Allah SWT tanya kepada aku, ketika kamu melihat Nabi Ibrahim dibakar, apa kamu buat? Aku sekurang-kurangnya aku boleh jawab. Yang aku mampu buat, ambil ayak dengan paruh mulut aku yang ada banyak tu, aku buang. Hampa buat apa? Ya tak payah juga. Jadi maknanya mengambil berat terhadap urusan kaum muslimin semampu yang ada pada kita lah. Kalau kita ada mampu banyak, banyaklah tolong. Tak boleh banyak, sikit. Dan apa yang boleh kita buat? Merasa gembira ketika mereka senang. Kalau kita tengok sahabat muslim, kaum muslimin yang senang, kita perlu rasa senang juga. Merasa gembira, mereka senang. Ni pun juga datangnya pada hati. Kalau hati yang tak ikhlas, hati yang tak bersih, dia takkan gembira tengok orang senang. Tapi itulah kita ni, di antara nak mengucap tahniah dengan mengucap takziah, kita lebih mudah nak mengucap takziah. Pasal tengok kau tu susah, kita ucap takziah. Tapi nak ucap tahniah ni, ngada-ngada lah. Saya menang banyak tu pun. Tapi boleh banyak tu pun. Hati kita tu. Kalau orang yang baik betul, hati yang bersih tu, dia ucap tahniah dengan ikhlas. Tapi itu maknanya dari sudut kita nak rasa gembira di atas kesenangan orang lain tu, juga gambaran daripada hati yang bersih juga. Kalau tidak, tak boleh. Itu juga dengan dan bermuram jujur ketika mereka sedang dalam kesusahan. Mana simpati. Simpati mudah.
InsyaAllah. Kalau kita tengok orang susah, kita tengok orang kematian, kemalangan, mudah saja kita jatuh simpati. Pasal apa? Yang itu agak mudah untuk jadi dalam diri kita, lahirnya simpati. Tetapi untuk nak melahirkan rasa senang, gembira, tahniah, itu gambaran menunjukkan hati kita sejauh mana kita berasa ikhlas dengan melihat kesenangan pun orang dapat nikmat itu. Yang ke-16 adalah mengharapkan sesuatu yang baik bagi mereka. Makna ini pun juga hati yang baik juga. Biarlah dia berjaya, biarlah dia selamat, biarlah dia jangan kena apa-apa. Itu maknanya di antara hak seorang Muslim yang lain, kita harap dia dapat baik. Ya? Kita harap dia dapat baik. Jangan pula kata, memang push dah. Tu. Dia siapa tu? Kafir ke Islam? Islam. Tapi kita kata, memang push, padan muka dia. Maknanya itu juga gambaran hati yang ada pada kita. Sepatutnya, kalau dia seorang Muslim, malah kita kena berbaik sangka ataupun mengharap kebaikan dia. Malah itu juga kita ambil contoh daripada Nabi SAW. Bagaimana ketika Nabi nak pergi berdakwah di Taif, ya, yang sepatutnya kalau hampa tak mau terima pun tak apalah, ya, tapi bukan disambut dengan bunga mangga, tetapi disambut dengan ketua batu. Bagi ketua batu sampai luka-luka. Dan luka itu pun kalau ditengok dalam sejarah, dia kata sampai meleleh sampai ke kasut dia. Kita tak boleh nak bayangkan macam mana luka kena tuju dengan batu sampai meleleh. Kita belum lagi, habis kena atas ni meleleh sikit lah, kan? Tapi kalau sampai meleleh darah tu makna cukup banyak apa nama darah tu. Siapa buat? Penduduk-penduduk situ yang suruh budak-budak, suruh hamba-hamba henakan, ejekkan dia, kemudian tuju balik dengan batu. Apa Nabi kata? Nabi pergi sampai satu tempat, Nabi berdoa, ya Allah, kepada siapalah engkau hantarkan aku ni, ya Allah. Kemudian datang Jibril, wahai Jibril, izinkan aku, kalau izinkan aku nak cedok bumi apa nama Taif ni, ataupun apa-apa juga yang cakap, jangan. Mereka ni mungkin satu hari akan lahir daripada sulbi ibu bapa mereka itu anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa. Hari ini mereka tak tahu, mereka jahil. Punya nak bayangkan macam mana Nabi yang telah diseksa, didera begitu, masih boleh lagi melahirkan rasa simpat, memaafkan. Ya, memaafkan. Itu sifat orang baik. Maknanya sifat yang perlu kita cuba latih, belajar untuk kita ada pada diri kita. Boleh tak? Susah nah. Itulah yang kita ada katakan, kata apa? Hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain tu, mana kita ambil contoh daripada apa yang berlaku, ataupun sirah yang berlaku pada Nabi dan juga musuh Nabi. Kalau kita boleh nak pilih contoh-contoh yang baik, tengoklah contoh-contoh Nabi. Dan kalau kita nak tengok contoh yang tak baik, tengoklah siapa musuh Nabi. Jadi makna kalau nak lahirnya sifat-sifat yang baik itu memang satu benda yang susah. Kalau dapat, alhamdulillah, cukup hebat. Hendaklah mengharap sesuatu yang baik bagi mereka, sebagaimana ia mengharap bagi dirinya sendiri. Kita nak baik kan? Kita tak suka tak baik kan? Macam mana kita suka baik untuk diri kita, maka macam tu jugalah kita harap dia pun dapat baik juga. Ini yang payah tu. Yang payah tu. Kadang-kadang dia tu bukan boleh senang sikit. Senang sikit mengada-ngada. Biar dia susah baru pada muka. Ya? Sampaikan kepada peringkat itu. Sebabnya kadang-kadang kalau kita baca sirah, kadang-kadang kita kata mana boleh ikut. Ada pula masak gulai, bubuh kuah banyak-banyak pergi hantar kuah kat mereka. Boleh? Zaman lah ni kalau buat hantar kuah, hui, ingat kami tak nak makan ke? Kuah-kuah macam ni pergi hantar. Ya? Tak jadi. Jadi maknanya, ialah maksudnya
royahnya, hengganya sampai ke peringkat tu. Kalau kita nak bagi pun takkan nak bagi kuah kot, kan? Tapi itulah adab berjiran yang kita baca dulu. Mana kalau kamu masak apa-apa yang masakan itu berbau, kalau boleh jangan bagi berbau lah. Tapi dah berbau nak macam mana? Sampai tomeh lah, gulai apa kata, berbau. Hai. Lebih-lebih lagi pula goreng ikan masin, ikan kedara masin pula. Seorang 2-3 buah rumah bau. Nak bagi dia, aku beli pun 2 ekor ya. Kan kedara masin kamu kau mahal. Ada. Jadi semua tu nak raya hanya sampai begitu. Mana kalau sikit ialah tak bagi. Kalau banyak pun tak bagi. Kan? Yang paling apa? Yang paling dekat lah. Sebelah tu dengan sebelah ni yang paling dekat. Kan? Apatah lagi kita pula beli pun cukup-cukup bang kita aja, kan? Tapi ada sahabat walaupun makanan hanya ada cukup, ada orang main minta sedekah, bagilah. Tak ada apa abang, yang ada abang kita nak makan. Tak apalah, bagi ya depa tu susah. Kita boleh lagi. Aku beli pun banyak tu hang duk bagi kat depa. Boleh. Susah juga nah. Tu. Tapi itulah nilai-nilai ahli syurga nah. Yang kita ni Allah tak tahu macam mana. Tak apalah, mudah-mudahan kalau tak boleh orang kata tak boleh buat semua, jangan tinggal semua nah. Dan membenci sesuatu yang tidak baik bagi mereka sebagaimana yang membenci untuk dirinya sendiri. Macam mana kita tak suka benda satu-satu tu, maka macam tu jugalah kita tak suka orang lain jadi macam tu. Nah? Maknanya yang mana yang baik kita suka orang lain pun dapat baik macam tu. Dan yang mana kita tak suka, maka kita pun harap orang lain janganlah kena macam tu. Apa benda tu aku pun tak suka, dia pun tak salah dia kena macam tu, kan? Dah. Boleh kalau dapatlah inilah orang kata ciri-ciri yang boleh dipraktikkan dalam masyarakat Muslim terhadap Muslim. Indahnya masyarakat tersebut, ya, supaya kita dapat tengok tu dia satu kampung yang kampung semerah padi ya kan, aman saja kan. Sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu mana lahirnya perkataan ini yang kita sebut tadi, semua dia intisari daripada hadis inilah. Tiada sempurna iman seorang kamu. Maksudnya bukan tak ada iman, tak sempurna. Bila tak sempurna tu cacat sikitlah, ya. Tiada sempurna iman seorang kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kita suka apa, macam tu lah kita suka orang lain dapat macam tu juga, baru sempurna iman. Kalau tidak, tang kita nak macam ni, depa pergi kat depa tu nah. Iman mana la yu'minu makna tidak sempurna iman. Bila kata tak sempurna iman tu, kita kena carilah perkara-perkara yang lain untuk menyempurnakan lagi iman kita tu, ya. Kalau gitu jenuh jugalah kita ni nak jadi, bukan kata takat semayang, puasa, zakat, haji tu dah iman dah, semayang dah, tapi banyak lagi ciri-ciri yang lain, masyarakatnya, adik-beradiknya, jirannya, ya, yang perlu kita tunaikan juga supaya nak menyempurnakan yang katakan iman tu. Kalau tidak, maka tak sempurnalah. Kita pun tak tahu setakat ni macam mana keimanan yang ada pada kita, markah iman yang ada pada kita, kita pun tak tahu kan. Kalau bolehlah dicek, tengok dah, cek. Ataupun ujung tahun keluar dia punya penyata, boleh kita tahu. Tapi ini tak ada ni. Kita pun tak tahu. Tahun 2020 kemarin macam mana iman, macam mana maksiat, kita pun tak tahu. Kalau boleh tahu, tengok untuk tahun ni, tahun sudah, tahun 20. Nampak gaya membanggakan. Okey, bagus. Tengok-tengok Allah merosot. Dah. Cuma boleh azam lah. Semoga tahun 2021 ni, 2021 ni lebih baik daripada tahun 2020. Untuk pada tahun ini lebih baik daripada tahun yang sudah, yang lalu. Janganlah kurang daripada sudah.
Itu dari sudut amalan, dari sudut perbuatan, ya. Nilai kita tak tahu lagi. Kualiti dia tu kita tak tahu. Nah. Dan sabda Nabi SAW lagi, al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Seorang muslim terhadap muslim yang lain laksana sebuah binaan yang setengahnya mengukuhkan setengah yang lain. Macam kita duk bina ikat bata tu lah. Hang ikat kau ni, kau ni ikat kau ni. Dengan ikat-ikatnya tu jadi kuat. Pasal apa? Kalau tak ada kau tu, dia ni pun tak kuat. Rupanya ikatnya ikat, lama-lama akhirnya jadi satu kekuatan, satu binaan. Sebab apa? Yasuddu ba'duhu ba'dah. Laksana sebuah binaan yang setengah mengukuhkan setengah yang lain. Kalau satu kita aja memang tak kuat. Bila dah campur jadi kuat. Kadang-kadang rumah batu pun juga ni. Kita buat, hang buat rumah batu tu. Batu pun dapat nama. Padahal simen ada, pasir ada, ayak ada. Batu pun ada. Dapat nama rumah batu lah. Tak apalah. Reda lah. Tak dapat nama pun tak apalah. Tapi yang pastinya, kita ada sama-sama memberi sumbangan. Sumbangan pasir ada, sumbangan ayak ada, sumbangan simen ada. Walaupun batu yang dapat nama, biar pergilah kat dia lah. Wah, batu. Dan sabdanya lagi, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Artinya barang siapa yang tidak mengambil berat terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukanlah dari golongan mereka sendiri. Maknanya dia muslimin, kita tak beri kat dia, maka seolah-olah kita ni bukan muslim jugalah. Pasal apa? Kita tak peduli. Inilah di sinilah katakan kemasyarakatan. Dalam Islam ni ciri-ciri keselamatan kemasyarakatan tu memang lengkap, padu. Cumanya apabila kita ni dari semasa ke semasa, kalau kita tengokkan zaman dulu dengan zaman sekarang, dari sudut perpaduan kita, perpaduan dia berbeza. Perpaduan orang dulu-dulu, kenuri kenara, bergotong royong, tolong menolong, okey. Kalau nak pergi rumah, masak pulut saja, nak tanggung pajak rumah, kenuri pun cerita lama ni seronok, bawa kukuh nyok lah apa kena. Pesiang ayam, bawa ayam kenuri, bawa nyok, bawa beras, sama-sama pakai kenuri. Hari ni nak cari mentara pun tak ada lah. Memang tak ada. Nak cari mentara pun tak ada lah. Pasal apa tu? Mesin-mesin dia dah berubah. Kita nak kata tak baik pun tak boleh, nak kata baik pun ada juga. Pasal apa? Dulu-dulu sejak orang kata apa, masa kontrak ni, sejak masa kontrak ni, tak gotong royong ni, memang orang nak pergi awal-awal, buat apa tak masak lagi. Agak-agak masak baru pergi. Makan balik. Renggang persahabatan, pergaulan kita tu takat tu ya. Dia tak ada siapa dulu dah. Dulu adik-beradik mai pun 2-3 hari. Kawan-kawan mai pun daripada tebang kayunya, tebang buat khemahnya. Allah. Lepas tu esok mai pasak, mai bagi siap dah lagi. Lah ni ke. Tak. Khemah mai pasang mai selori. 2 orang ataupun 4 orang dah yang lori. Tuan rumah tengok itu je. Orang sebelah pun tak beli pun. Kan? Pasal apa? Tu kontrak lah. Masak pun gitu je. Masak. Jedang. Makan kita basuh tangan mula, basuh tangan sudah. Di mana gitulah. Maknanya kita urusan kaum muslimin, makna kita hari ini bukanlah tak peduli, tapi mungkin juga itu orang apa, peredaran zaman. Peredaran zaman. Bila peredaran zaman tak buat macam tu, tak boleh pula. Kalau gitu, sekadar mana yang tidak melanggar susila Islam, maka kita buat, ambil lah. Tapi kalau sampai perbuatan kita tu melanggar susila Islam, maka jangan sampailah kita nak tukar budaya kita tu
daripada budaya Islam, budaya Muslim, sehingga tinggal budaya Muslim, ambil budaya yang lain, na'udzubillah, mintalah begitulah. Jadi kita harap walaupun dalam urusan kaum muslimin kita hari ini nampaknya orang kata apa, makin longgak, makin renggang. Dan anak-anak kita pun masing-masing tak apa dulu dah, duduk jauh-jauh dah. Bulan sekali, setahun sekali baru jumpa. Tapi itulah realiti masyarakat yang kita tak boleh nak kata apa lagi dah, sebab itu yang berlaku. Kita berhenti kat situ. Sabdanya lagi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bi muradih. Walillahi alhamdu billahi taufiq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi